Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan luasnya di antara langit dengan bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku, kata Rasulullah, mereka masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga, barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah, yang saya hormati Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal seluruhnya, tak lupa juga Tuan Siap seluruhnya, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah tauhid ataupun akidah, insya-Allah. Kursus apa? 147. Tak habis lagi. Baik, insya-Allah kita lihat di muka surat 147. Apa disebut dalam kitab ini? Kitab Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani ini. Jadi apa perkataan musannaf ya? Betul tak? Perkataan musannaf dengan fattabi' sabilal haqqi. Perkataan musannaf, siapa musannaf? Pengarang lah, pengarang kitab. Sebenarnya yang mengarang kitab Jawharatul Tauhid ini Syekh Ibrahim Laqani. Syarah ini dikarang oleh Syekh Bajuri.
Syekh Ibrahim Bajuri yang mengarang kitab ini syarah dia lah. Dan kitab Jawahir Tauhid ni banyak kitab yang ulama-ulama syarahkan, termasuklah Syekh Bajuri. Kemudian apa lagi, banyak kitab lain lah. Tuhfatul Murid pun dah juga, Tuhfatul Murid, apa tu Aunul Murid lah, banyaklah macam-macam kitab berkenaan dengan syarah daripada kitab Jawahir Tauhid. Jadi perkataan musannif dengan katanya fattabi' sabilal haqqi. Kat mana kita nak tengok tu dalam dia punya matan lah, matan dia punya syair itu. Dalam matan syair itu muka surat 142, wa ilmuhu la yuqalu muktasab fattaba' ataupun fattaba' sabilal haqqi wa trahil raib wa tahir riyab wa ilmuhu la yuqalu muktasab fattaba' sabilal haqqi wa trahir riyab. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah, mana Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan ilmu, mengetahui. Wala yuqalu muktasab, dan tidak dikatakan akan ilmu Allah Ta'ala itu secara muktasab, hasil usaha. Ilmu Allah Ta'ala tidak didapati dengan hasil usaha. Tidak macam ilmu kita lah. Ilmu kita ni hasil usaha, kita belajar, mengaji, belajar, mengaji, tak habis belajar mengaji. Tak pernah penat kita belajar. Jadi ilmu kita didapati dengan hasil usaha. Sedangkan ilmu Allah tidak begitu. Tidak perlu pada hasil usaha. Dan kita pula ilmu kita ni didahului oleh jahil. Dahulu. Lepas tu hasil daripada belajar, kita mengaji, berguru dan sebagainya, maka kita pun jadilah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang pandai, bijaksana dan sebagainya. Jadi ilmu kita ni muktasab, sedangkan ilmu Allah Ta'ala bukan muktasab. Kemudian fattabi' sabilal haqqi, oleh itu ikutlah jalan yang hak. Jadi kita nak lihat dibahas sini perkataan fattabi' sabilal haqqi itulah, ataupun fattama' pun bolehlah, fattabi' ataupun fattama', tengok wazan lah tu. Jadi perkataan musannif dengan fattaba' sabilal haqqi, artinya jika engkau telah tahu perihal wajibnya kudrah, iradah dan ilmu bagi Allah Ta'ala, maka ikuti jalan yang hak, yang ini hukum yang sesuai bagi kenyataan. Ikutilah jalan yang hak, fattaba' sabilal haqqi, maka ikutilah jalan yang benar, mana sesuai dengan reti dan keadaan dia. Itu masuk dengan fattaba' sabilal haqqi. Jadi kata-kata fattaba' ni dia kaitan dengan ayat yang sebelum tadilah, wa ilmuhu la yuqalu muktasab fattaba' sabilal haqqi wa trahir riyab. Dan sah menyatakan bahawa pada kalam tersebut ada pembuangan mudhaf. Kat situ ada pembuangan kalimat mudhaf yang takdirannya ialah sabilul ahlil haqqi, jalan ahli benar. Jadi rupa-rupanya fattaba' sabilul haqqi ni kat situ sebenarnya terselit perkataan ahlul haqqi, ahlul haq. Jadi perkataan mudhaf telah pun dibuang, yang ada mudhafun ilaihi lah, mudhafun ilaihi. Kalau tuan-tuan mengaji bab bahasa Arab tahulah tu, mana mudhaf, mudhafun ilaihi. Biasa disebut mudhaf lah, kemudian baru disebut mudhafun ilaihi. Dan perkataan mudhaf ini biasa berlaku pada kalimat isim, kalimat kata nama lah. Kalimat kata nama. Contoh lain ialah seperti Baitullah, Baitullah, Baitun satu kalimat, Allah satu kalimat. Jadi disandarkan dua kalimat, Baitullah, Baitun mana rumah Allah, Baitullah lah. Jadi kalimat haqqi ini ialah mudhafun ilaih. Sedangkan ahlun itu, sabilul ahli ini, ahli ataupun ahlun merupakan mudhaf. Mudhaf maksudnya sandar lah.
sandar yang disandarkan. Macam tu. Dalam bahasa Arab biasalah kita jumpa tu syarat, contohnya syarat ikut masyrut, mudhaf ikut mudhafun ilaih, mudhafun ilaih ikut mudhaf, sanad musnad ilaih, musnad ilaih. Baik, antara musnad dengan musnad ilaih mana sebut dulu? Sebut musnad ilaih dulu ke ataupun musnad dulu? Kalau mudhafun ilaih kita sebut mudhaf dulu, mudhafun ilaih sebut kemudian. Kalau musnad dengan musnad ilaih, mana kita sebut dulu? Musnad sebut dulu ke atau musnad ilaih sebut dulu? Kadang kita pun pening, Ustaz, tak faham. Tak faham memang tak faham lah sebab tak ngaji nahwu, saraf, mantik, bayan, balaghah tak ngaji, jadi tak tahulah. Kemudian maudhu' dengan mahmul. Mana sebut dulu? Maudhu' dulu ke mahmul sebut dulu? Tu kena tahu tu. Jadi antara musnad dengan musnad ilaih mesti disebut musnad ilaih dahulu. Sebut musnad ilaih dulu baru sebut musnad. Dia berbeza dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti sebut mudhaf dulu, mudhaf ilaih sebut kemudian. Kemudian antara maudhu' dengan mahmul. Jadi kita sebut maudhu' dahulu, mahmul sebut kemudian. Antara mubtada' dengan khabar, mana sebut dulu? Khabar dulu ke mubtada' dulu? Mestilah sebut mubtada' dulu, khabar sebut kemudian. Antara syarat dengan masyrut, syarat dengan masyrut mana sebut dulu? Syarat dulu ke ataupun masyrut? Yang disyaratkan. Jadi mestilah sebut masyrut dulu, kemudian sebut syarat dia. Lazim dengan malzum, mana sebut dulu? Lazim dulu ke mazlum dulu? Pening lah Ustaz, tak faham. Lazim dengan mazlum. Banyaklah istilah-istilah tersebut yang kita kena tahulah perbezaan antara istilah tersebut, mana sebut dulu. Ni sebut dulu ke, yang ni sebut dulu. Jar dengan majrul, mana sebut dulu? Jar dulu ke majrul sebut dulu? Biasanya kita sebut jar dulu, huruf jar. Contohnya fiddari, dalam rumah. Fi itu huruf jar, dari itu bagi bawah, majrul dengan sebab jar tadi. Jadi kalau tak terbalik macam mana? Boleh tak? Boleh, tak masalah. Tak terbalik pun boleh. Tengoklah pada ayat dia. Sebab ada masanya disebut jar majrur dulu, kemudian disebut jar kemudian. Mana disebut kemudian mubtada' dengan khabar. Boleh tak sebut khabar dulu, mubtada' kemudian? Boleh juga, tak ada masalah. Mana sebut khabar dulu, mubtada' sebut kemudian. Kebiasaan ni mesti mubtada' dulu. Mubtada' ni pembuka kata, khabar ni pelengkap kata. Jadi kadang ada masa bahasa Arab disebut kemudian, ada masa sebut dahulu. Boleh tunggang terbalik dan sebagainya. Tengok ayat lah macam mana. Macam tu. Baik, kita tengok tadilah ke situ lah apa ya. Dan sah menyatakan bahawa pada kalam tersebut ada pembuangan mudhaf yang takdirannya sabilul haqqi. Jadi yang dibuang itu kalimat ahli itulah. Ahlun tu dibuang. Yang ini jalan orang-orang yang ahli pada kebenaran. Yang maksudnya adalah apa-apa yang ditikatkan oleh ahlu sunnah perihal wajibnya sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semana kita kena etikatkan bahawa Allah Ta'ala ni wajib ada sifat ma'ani. Sifat yang bangsa makna lah, seperti wujud, seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Mana sifat itu mesti adalah dia merupakan sifat wujudi ataupun subuti yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bercerai tanggal dengan Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat itu macam saya sebut selepas, dia mempunyai ta'aluk dia. Kudrah ada ta'aluk, iradah ada ta'aluk. Yang tidak ada ta'aluk ialah hayat. Hayat tidak ada ta'aluk ke mana-mana lah. Kudrat, iradat, ilmun, sama, basar, kalam, semuanya merupakan sifat-sifat yang ada ta'aluk. Seterusnya, kemudian kata musannaf dengan wa terakhir riyab. Wa terakhir riyab artinya dan campakkanlah segala keraguan yang tidak diketahui sahnya dan kerosakannya. Campakkan ataupun buanglah. Buang mana-mana yang orang kata dalam kepala otak kita ni yang timbul perasaan ragu-ragulah.
ragu-ragu dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni. Ada sifat 20 yang wajib Allah Ta'ala dan lawannya ada 20. Kemudian satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada keraguan pada kita bahawa Allah Ta'ala punya sifat-sifat begitulah. Dia ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni memang kita bercakap itu. Jadi kalau seandainya ada segala sebarang keraguan, so keraguan-keraguan tu naklah dibuanglah. Buanglah, campaklah jauh. Sebab apa? Kerana kita ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digariskan begitu. Dan campakkanlah segala keraguan yang tidak diketahui sahnya dan kerosakannya. Inilah makna yang sesuai dengan asal. Jika tidak seperti itu, maka tujuannya adalah menolak atas Mu'tazilah. Adalah menolak atas kaum Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat ma'ani agar tidak lazim berbilang-bilangnya yang qadim. Jadi berzalian Mu'tazilah lah. Mu'tazilah kata tidak ada sifat ma'ani lah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sifat ma'ani. Tapi akidah Ahlussunnah ni menyatakan ada sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Mu'tazilah berbeza pandangannya dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jika tidak seperti itu, makna sebaliknya, mana ada keraguan-keraguan ketika pada kita, maka tujuannya adalah menolak atas Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah tadi menafikan sifat-sifat ma'ani agar tidak lazim berbilang-bilangnya yang qadim bagi Allah. Allah Ta'ala ada sifat qadim, tapi qadimnya satu je lah. Satu je qadim je. Allah Ta'ala punya sifat kudrah. Adakah kudrah Allah Ta'ala itu berbilang-bilang? Tidak. Satu saja sifat kudrah dia. Allah Ta'ala punya sifat iradah, berkehendak. So adakah banyak berkehendaknya? Tidak. Satu je. Satu je sifat. Satu saja sifat kudrah yang ada, yang iradah Allah Ta'ala. Cuma apabila iradah dan kudrah itu dipertempatkan kepada manusia, itu yang berbilang-bilang. Mana apabila jatuhnya kudrah iradah itu pada manusia, maka itu yang berbilang-bilang. Tapi yang asalnya kudrat yang qadim, iradah qadim itu satu saja, tunggal saja yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan? Kudrah itu kenapa kita kata berbilang-bilang bila takluk pada manusia? Ialah bila kudrah takluk pada manusia, itulah berbilang-bilang. Sebab ada orang ni tengah berlari, ada orang tengah berdiri, tengah berlari, tengah berjalan, tengah buat itu, tengah buat ini dan sebagainya. Faham tak? Jadi mana tu yang berlaku kudrah yang berbilang-bilang itu? Tapi asal kudrah itu pada Allah Ta'ala satu aja. Bila kena pada manusia, itu yang jadi berbilang-bilang. Kerana setiap manusia tidak melakukan perkara yang sama. Ada juga kadang-kadang melakukan perkara yang sama waktu yang sama. Tapi orang itu tidak akan duduk kat tempat orang itu. Si A tidak akan duduk di tempat B, walaupun mereka melakukan benda yang sama. Faham kan? Contohnya orang berlari. Orang berlari ketika berlari 100 meter kan. Ketika permulaan 100 meter tu semua sama ke tak? Sama kan? Ketika pertama duduk siap nak berlari tu 100 meter tu, jadi masing-masing dalam kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Tapi bila dah berlari kan, tentu ada yang lari laju daripada yang lain. Tentu ada yang dapat nombor 1, ada nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Semaknanya takluk kudrah kat situ dah berbilang-bilang kudrah Allah Ta'ala kat situlah. Tapi kudrah yang asalnya satu saja, esa yang ada kepada Allah Ta'ala. Bila takluk kepada makhluk, tu jadi macam tu. Sama juga dengan yang lain. Iradah, ilmun. Tak? Ada ilmu Allah Ta'ala. Ilmu ni Allah Ta'ala berilmu esa, mengetahui. Cuma bila takluk kepada mengetahui pada manusia, itu yang berbilang-bilang. Dia ni alim, dia ni kurang alim, ni lebih alim. Kan? Ni sangat alim, ni yang jahil, ni jahil merakab, jahil basit. Macam-macam jahil manusia kan? Yang tu. Boleh tahu kan perbezaan tu? Baik, seterusnya. Dan keraguan ini adalah fasid.
Dan keraguan ini adalah fasid kerana tidaklah mengapa selain daripada berbilangnya zat yang qadim, bukan berbilangnya sifat. Bukan berbilangnya sifat berserta tetapnya satu zat. Yang sah pula menyatakan bahawa kalam musannaf itu terdapat pembuangan mudhaf yang takdirannya. So mat situ pun ada mudhaf juga yang dibuang. Macam tadilah ada mudhaf yang dibuang, ni pun ada juga mudhaf yang dibuang. Dan keraguan ini adalah fasid, rosak. Rosak mana menafikan sifat mani kan? Menafikan sifat mani, dan keraguan ini adalah fasid kerana tidaklah mengapa selain daripada berbilangnya zat yang qadim, bukan berbilangnya sifat. Berserta tetapnya satu zat. Berserta tetapnya satu zat. Jadi sifat yang ada Allah Ta'ala tu qadim satu je. Qadim satu je lah. Macam tu. Tapi yang berbilang-bilang tu apabila ta'aluk kepada makhluk tadi. Dan sah pula menyatakan bahawa kalam musannaf itu terdapat pembuangan mudhaf yang takdirnya watrah sabila ahli riyab. Watrah sabila ahli riyab, dan campakkanlah jalannya orang-orang mempunyai keraguan-keraguan. Yakni keraguan orang yang menafikan sifat mani. Sebab ada di kalangan manusia ni yang meragukan sifat mani. Dia kata sifat mani tidak ada kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran pun tak ada, dia kata. Dalam Quran tak ada sebut pun Allah Ta'ala sifat mani. Dalam hadis pun tak ada sebut pun. Kan? Jadi sifat mani ni siapa yang buat? Siapa yang susun? Di kalangan ulama lah. Ulama, kalau pada zaman Nabi itu ada tak ada ke sifat mani? Ada. Cuma tidak distrukturkanlah, tidak dijadikan sebagai sukatan ataupun mihas. Tidak ada jadi macam sukatan pelajaran. Tak adalah macam tu. Tidak disusun je, tak ada. Tapi disusun tu disusun oleh ulama kemudian. Ulama-ulama supaya kita dapat membezakan, oh ini sifat mani, ini mu'anawiyah dan sebagainya. Baru kita nampak faham. Sama juga dalam bab fiqh pun macam tu juga. Pada zaman Nabi pun tak ada disusun. Bila nak mengaji tu, kalau zaman Nabi kena belajar contohnya bab wuduk dulu. Dah habis bab wuduk, contohnya kita mengaji bab semayang. Dah habis bab semayang, kita mengaji bab tu, bab ni dan sebagainya. Sampailah bab kisas, jinayat dan sebagainya. Pada zaman Nabi tak ada susun macam tu. Dia tidak susun. Zaman Nabi itu benda tu berlaku, kan? Hukum tu berlaku berdasarkan kepada waqi', suasana masa dan juga keadaan begitu. Bila berlaku keadaan tu, maka berlakulah hukum itu. Maka turunlah ayat berkenaan dengan hukum tersebut. Jadi dia tidak ada penstrukturan dalam sebagaimana tersebut dalam kitab. Dalam kitab kan ada penstrukturannya. Mana kalau kita mengaji bab fiqh, kita akan belajar dulu contohnya bab wudu. Mana bab ibadah kita belajar dulu. Dah habis bab ibadah kan kita belajarlah contohnya bab apa lagi? Muamalat. Dah habis muamalat kita belajar bab munakahat, nikah kahwin. Dah habis munakahat kan kita mengaji bab jinayat pula. Bab jinayat. Tak disebut dalam kitab, begitulah ikut pada suturan tu. Apa yang telah diaturkan oleh para ulama. Zaman Nabi tak adalah begitu. Tak ada disusun macam tu. Jadi ayat Quran tu ataupun hadis, maknanya Nabi ucapkan sesuatu itu bersesuaikan dengan suasana, waqi' dan keadaan berlaku. Maka turunlah ayat berkenaan perkara tersebut. Macam tu. Kemudian kita lihat semula pada tadi, dan campakkanlah jalannya orang-orang yang mempunyai keraguan-keraguan, yakni keraguan-keraguan orang menafikan sifat-sifat ma'ani. Kerana mereka berkata Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, berkenaan dengan zatnya dan seterusnya. Ini adalah perkataan orang yang mengigau. Ini perkataan orang yang mengigau. Kerana tidaklah masuk akal adanya zat yang berkuasa tanpa kudrah dan berkendak tanpa iradah, dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya ke ataupun dengan kudrahnya? Yang Allah Ta'ala itu berkuasa dengan kudrahnya, bukan berkuasa dengan zatnya. Ini kalau kita kata zatnya, itu termasuk dalam faham Mu'tazilah.
Dia berbeza dengan ahli sunnah. Kalau sunnah ni Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrah yang ada kepada Allah Ta'ala, yang mana kudrah itu berdirinya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak dengan iradah dia. Allah Ta'ala berkehendak dengan iradahnya, bukan Allah Ta'ala berkehendak dengan zatnya. Kalau kita kata Allah Ta'ala berkehendak dengan zatnya, itu termasuk dalam fahaman Mu'tazilah. Jadi yang betulnya Allah Ta'ala berkehendak dengan iradah dia. Dan sifat iradah itu duduknya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya apa lagi? Allah Ta'ala contohnya mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu yang ada pada dia. Kemudian Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala itu melihat dengan sifat basar yang ada kepada Allah. Dan sifat basar ini duduknya pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga Allah Ta'ala mendengar, sama. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama yang ada pada Allah. Allah Ta'ala berkalam dengan sifat kalam yang ada pada Allah. Yang mana sifat kalam itu duduknya kepada Allah kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu qiyam ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendiri macam yang lepas-lepas saya ulang. Maksud berdiri dengan sendirinya, la yahtaju ila mahalin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat pada fa'il, mana Tuhan yang menjadikan dia. Dia tidak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat. Kenapa Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat? Sebab dia sendiri zat. Oleh kerana Allah Ta'ala dia zat, so dia tidak berhajat pada zat yang lain. Itu maksudnya. La yataju ila mahallin, tidak berhajat kepada zat. Sebab apa? Sebab dia adalah zat. Dia bukan sifat. Yang berhajat pada zat ni ialah sifat. Yang berhajat pada zat ialah sifat. Dan Allah Ta'ala juga la yataju ila muhassis, tidak berhajat kepada fa'il ataupun orang yang mencipta dia. Sebab apa? Sebab dia sendiri yang mencipta. Sebab kalau Allah Ta'ala berhajat pada pencipta, siapa pula yang mencipta itu? Siapa pula yang mencipta itu? Allah Ta'ala berhajat pada orang yang mencipta dia. Habis orang yang mencipta ni pula, siapa pula pencipta dia? Yang ini pula siapa pula yang mencipta dia? Jadi akan berterusan lah. Tak ada habis lah macam tu. Tak ada kesudahan. Jadi ini adalah perkataan orang yang menggigau, kerana tidaklah masuk akal adanya zat yang berkuasa tanpa kudrah dan berkehendak tanpa iradah, dan begitulah seterusnya. So makna kesimpulannya, Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrah dia, bukan dengan zatnya, dan berkehendaknya dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Sebenarnya kita lihat kepada ayat. Ayatuhu kazal kalamu ayatuhu kazal kalamu sama'u summal basar bizil atana sama'u. Ayatuhu kazal kalamu sama'u summal basar bizil atana sama'u. Hayatuhu, dan wajib Allah Ta'ala itu bersifat hayat. Hayatuhu, Allah Ta'ala bersifat hayat, hidup. Kaza, demikian juga kalam. As-sam'u, demikian juga sama, mendengar. Summal basar, kemudian bersifat basar, melihat. Bizi atana sam'u, dengan yang tiga ini telah datang pada kita dalil sam'i. Dan ketiga ini telah datang padanya dalil sam'i. Dan sam'i mana mendengar. Dengan yang ketiga ini, bizi atana sam'i, dengan yang ketiga ini telah datang pada kita dalil sam'i, dalil mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Syekh Sanusi ada mentahrifkan, Syekh Sanusi, Yusuf Sanusi yang mengarang kitab Matan Sanusi, Syekh Sanusi ada mentakrifkan hayat dengan ta'arif yang meliputi hayat qadim dan hayat hadis. Jadi Syekh Sanusi ada mentakrifkan, mendefinisikan hayat hidup itu dengan ta'arif yang meliputi hayat qadim dan hayat hadis.
Di mana dia berkata hayat hiya sifatun tasihu liman qamat bihi idrak. ianya hayat sifatun tasihu liman qamat bihi idrak. Satu sifat hayat ialah satu sifat yang mana orang yang tempat berdiri sah untuk bersifat dengan sifat idrak. Hayat ialah satu sifat yang mana orang tempatnya berdiri sah bersifat dengan sifat idrak. Idrak ini lebih kurang dengan sifat mana idrak ini lebih kurang dengan sama dengan mana kudrah. Ada separuh ulama dia kata Allah Ta'ala ni dia ada tambah lagi sifat idrak. Mana bukan 20 sifat lah, maka 21 lah. Ada pula ulama dia tambah lagi sifat takwin. Tapi sifat idrak dan takwin ini tidak popular di kalangan kita ahli sunnah. Walaupun sebagai ada ulama tauhid mereka menambah sifat idrak dan juga sifat takwin. Dan separuh pada kitab memang ada sebut perkataan tu. Kata sifat itulah. Sifat idrak ini lebih kurang sama dengan makna kudrah. Mana menjadikan sesuatu ataupun mengadamkan sesuatu. Mengadakan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu. Itu sifat idrak. Asal makna segi logah idrak ini mendapatkan sesuatu. Tetapi dalam istilah mutauhid ni dia ada definisinya tertentulah untuk sifat idrak. Jadi hayat ialah satu sifat yang mana orang tempatnya berdiri sah untuk bersifat dengan sifat idrak. Sifat untuk menjadikan sesuatu ataupun mengadamkan sesuatu. Dan sebagai ulama ada yang mentarifkan secara khusus untuk tiap-tiap daripada keduanya, qadim dan juga hadis. Sebagai ulama mentarifkan secara khusus untuk tiap-tiap daripada keduanya. Mana sifat hayat qadim beza, sifat hayat hadis beza. Mana sifat hayat hadis ini definisinya, sifat hayat qadim ini definisinya. Berbezalah antara keduanya. Cuma disebut oleh Sanusi ini maknanya bila dikata sifatun tasihu liman qamat bihi idrak ini boleh kita pergunakan untuk hayat yang qadim dan juga hayat hadis. Hayat qadim dan juga hayat hadis. Hayat ni ada dua. Satu hayat qadim, hayat hidup yang ada pada Allah Ta'ala, yang tidak ada nyawa, tidak ada ruh dan tidak ada nyawa. Kita ni hayat hadis, hayat baru yang perlukan kepada ruh dan juga nyawa. Bila ruh dan nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, maka hilanglah, mana matilah kita lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Ta'ala hidup, wa huwa hayyun la yamun. Dia hidup dan tidak akan mati. Cuma hidupnya berbeza dengan hidup makhluk, hidup manusia. Hidup makhluk ini perlukan pada ruh dan nyawa. Dan jantung lah, jantung bergerak. Kemudian ada lagi yang kata otak pun berjalan, lepas tu darah pun berjalan dan sebagainya. Maknanya mesti ada proses begitu, maka barulah kita hidup. Kalau tak ada benda-benda tu kan, elemen-elemen tu, maka kita matilah. Hilanglah kita ni, maknanya kita tak mampu buat apa-apa, orang lainlah akan menguruskan diri kita untuk dia kata dimandikan ke, dikapankan ke, lepas tu disemayangkan, lepas tu dikebumikan dan sebagainya. Mana orang yang hidup ni lah akan menguruskan kehidupan kita. Cuma walaupun makhluk ini dia hidup dengan ruh dan dengan nyawa, tetapi ada juga di kalangan makhluk dan dunia ini dia hidup tetapi tidak ada roh dan tidak ada nyawa. Seperti pokok-pokok kata benda-benda jamid, benda-benda yang benda-benda keras seperti batu dan sebagainya, mereka hidup dan mereka bertasbih. Mereka hidup dan mereka bertasbih kepada Allah. Tak? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah setiap perkara yang terdapat di langit, satu benda yang terdapat di langit, dan semua bertasbih kepada Allah. So maknanya mereka pun hidup. Cuma tidak ada roh dan tidak ada nyawa. So adakah
boleh kita serupakan makhluk yang hidup tanpa roh dengan nyawa ini, boleh diserupakan dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala hidup juga, tidak ada roh, tidak nyawa. Sudah tentu tak samalah. Sudah tentu tidak sama. Walaupun makhluk itu ada yang hidup tanpa roh dan tanpa nyawa, tetapi dia ada time-nya, dia akan musnah. Dia akan ada masanya, nanti dia akan hancur juga, dia akan musnah juga. Berbeza dengan Allah. Walaupun dia tak ada roh tanpa nyawa, tetapi dia kekal selama-lamanya. Wa hayyun la yamut, dia hidup kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Itu kita tahulah, kena tahulah perbezaan itu. Kemudian maka dalam mentarifkan hayat yang qadim, dia berkata, sifatun azaliyatun taqtadi sihatul ilmi. Satu sifat yang azali yang menuntut sahnya ilmu. Satu sifat yang azali yang menuntut sahnya ilmu. Yang ini menuntut sahnya bersifatnya dengan ilmu. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat hidup, dan hidup Allah Ta'ala ini hidup yang ilmun ataupun alim. Hidup yang punya sifat ilmu. Berbeza dengan manusia. Ada manusia hidup tetapi dia tidak ada ilmu. Ada manusia hidup tapi tidak ada ilmu. Jahil. Ataupun contohnya orang gila. Orang gila dia hidup. Kan? Tetapi dia tidak ilmu. Dia tidak ada ilmu, kadang ingatan pun tak ada. Bila kita tanya tu ni dan sebagainya, dia tak tahu. Dia tahu dia bongih dia. Yang tahu dia bongih yang kita kan. Sikit-sikit kan bongih, sikit kan bongih. Tu aja dia tahu. Tapi bila tunjuk duit kan dia tahu. Tahu kalau dia tunjuk duit dia tahulah, ni duit apa ni. Kalau kita bagi RM1 kan dia tak nak. Kalau kita bagi RM10 kan dia nak. Tahu pula dia. Tapi itukah adakah menunjukkan dia ilmu? Tak juga. Tidak juga boleh kita katakan dia berilmu. Mungkin itu satu ilham ataupun naluri yang Allah Ta'ala anugerahkan pada dia, sehingga dia boleh membezakan makanan dengan bukan makanan. Dia boleh membezakan antara duit dengan bukan duit. Oh ni duit, ni kertas, dia tahu. Janganlah kita nak mengak dengan dia. Dia tahu dia. Kalau tidak kan kita ditumbuh kau bagi dan kotes kan. Nak bagi betul kan. Nampak? Jadi satu sifat yang azali yang menuntut sahnya ilmu. Yang ini menuntut sahnya bersifat dengan ilmu. Dan sebagaimana dia menuntut sahnya bersifat dengan ilmu, dia juga menuntut sah yang bersifat dengan yang lainnya daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hanya saja diringkaskan atas ilmu kerana dia adalah syarat kepada yang lain. Jadi kalau sebut yang lain pun boleh. Allah Ta'ala itu hidup dan ada kudrah. Allah Ta'ala itu hidup dan dia pun ada iradah. Tapi kenapa disebut ilmu sahaja, tak sebut lain? Tak sebut lain pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang ilmu tu adalah lebih penting lah. Mana Allah Ta'ala hidup dan berilmu, ada ilmu lah. Dan ilmu Allah Ta'ala berbeza dengan manusia. Hidup Allah Ta'ala pun berbeza dengan hidup manusia. Dan dipergunakan lafaz sihah, sihata, kerana hayat itu tiada melazimkan ilmu dengan perbuatan. Kenapa digandingkan dengan sihata? Kerana hayat itu, hayat Allah Ta'ala tadi tidak melazimkan ilmu itu dengan perbuatan. Kerana ilmu Allah Ta'ala itu wujud dengan sendirinya. Sedangkan ilmu kita ni mesti didapati dengan usaha, dengan perbuatan. Usaha dan ikhtiar kita. Barulah kita dapat ilmu tu. Tak ada usaha, tidak ada perbuatan daripada kita, maka tenapi kita berilmu. Kemudian akan tetapi ilmu yang wajib pada Allah Ta'ala kerana dalil terdahulu kita dah sebutkan. Adapun pada hak kita, maka kadang-kala tenapi ilmu itu berserta dengan adanya hayat, sebagaimana kepada orang gila macam saya kata tadi. Adapun pada hak kita, maka kadang-kala tenapi ilmu berserta adanya hidup, sebagaimana yang terjadi pada orang gila. Orang gila dia ada sifat hayat, ada sifat hidup, tapi hidup yang baharulah, bukan hidup qadim. Tetapi dia tidak ada ilmu. Allah Ta'ala datang menarik ilmu dia. Tetapi
walaupun begitu dia ni Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kelebihan daripada sudut lain pula. Mana dia tak melakukan dosa dan kesalahan. Sebab apa? Dia pun tak waras. Jadi tak sedar apa yang dia buat. Maka sesungguhnya dia itu hidup beserta tenapi ilmu daripadanya. Dan dalam mentarifkan hayat yang baru itu, kita katakan kafiyatun yalzimuha qubulul hissi wal harakati ittiradiyah. Hayat yang hadis ataupun hayat baru, iaitulah satu kafiyat ataupun arat. Arat adalah sifatlah yang melazimi oleh menerima rasa dan gerakan yang dikenaki. Berbeza halnya dengan gerakan yang tidak dikenaki, seperti ittiradiyah. Seperti gerakan batu. Batu gerak tak? Batu hidup tak? Batu pun hidup juga. Tetapi batu itu bergerak hasil daripada benda lain. Contohnya angin ke, ataupun manusia ke, ataupun air kan. Dengan air itulah maka batu itu pun gerak. Tapi ada juga kat negeri mana tak? Batu bergerak. Ada dalam FB ke? Tak tahu kat negeri mana. Mana batu tu boleh berlongsor dengan sendirinya. Dia ada kesan kepada batu tu lah. Batu tu besar, bongkah besar. Tapi dia ada kesan dia bergerak tu. Tapi saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan pernah tengok kan dalam FB ataupun majalah. Kan? Tapi tak tahu negeri mana. Kan? Mana batu tu boleh berpindah-pindah tempat. Boleh berpindah-pindah tempat dan dia ada kesan seretan. Ada kesan seretan tu. Batu tu besar, bukannya kecil. Tapi dia ada kesan, tak tahu macam mana batu boleh bergerak. Masya-Allah. Jadi berbeza halnya gerakan yang tidak kenaki, seperti itulah gerakan ittiradiyah. Ittiradiyah itu gerakan batu dengan sebab gerakan orang menggeraknya. Maka bukanlah batu yang menerima gerakan seperti itu dikatakan hidup, kerana bukan gerakan yang dikenakinya. Kerana bukan gerakan yang dikenaki. Jadi bukanlah katakan batu itu hidup, tetapi ada batu yang hidup. Kita kena faham ada batu yang hidup dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hidupnya itu luar daripada bidang kajian kita. Kita tak tahu macam mana kehidupan dia. Batu lah. Sebab ada batu yang bergerak dan menggelongsor. Dalam Quran pun ada kan, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kan? Ayat itulah. Ayat mana batu tu ada yang mengelongsor daripada atas bukit, lepas tu daripada batu tu pecah keluar mata air dan sebagainya. Dan hayat Allah Ta'ala itu adalah kerana zatnya, bukan dengan ruh. Dan hidup Allah Ta'ala itu adalah kerana dengan zatnya, bukan dengan ruh. Hidup Allah Ta'ala itu dengan sifat hayat, sifat hidup yang ada pada zat Allah Ta'ala, bukan dengan ruh. Sedangkan hayat kita bukan kerana zat kita, melainkan dengan sebab ruh. Dan dalil wajibnya hayat bagi Allah Ta'ala adalah seperti bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah, iradah dan ilmu. Dan tiap-tiap yang seperti itu wajiblah hayat, maka Allah Ta'ala wajib baginya hayat. Wajib baginya hayat. Tanpa hayat, kudrah yang lain. Ada hayat. Mesti ada wujud, mesti ada hayat, mesti ilmun, barulah ada kudrah dan sebagainya. Habis tuan-tuan pengajian kita malam ni, cukup sekadar tu perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi dan perkataan musannaf dengan kaza al-kalamu. Wallahu a'lam bissawab. Okay, Imam. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatihan alim. Inna lana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna lil arifin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil adab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri
ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wah. Covid. Salam Covid.